Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 hari bulan 4, hari Khamis, 11 suku pagi. Alhamdulillah, jadi saya mendapat banyak soalan daripada kawan-kawan daripada Facebook menanyakan pasal proses kuarantin apabila kita sampai di Malaysia. Okey. Jadi kes saya fly daripada Doha ke Kuala Lumpur. Okey, semasa penerbangan Doha ke Kuala Lumpur, anda dihendaki mengisi satu form di mana ada detail pasal kita punya detail flight dan juga adakah kita ada simptom-simptom di bawah tersebut. Okey, ada yang jadi ada 3 kolom, itu adakah anda itu ada batuk, demam dan sesak nafas. Okey, kalau tidak ada, so kita akan sign semua form itu, kita akan landing di Kuala Lumpur. Sesudah kita landing di Kuala Lumpur, kita akan bergerak menuju ke immigration. Di semasa sebelum immigration, anda harus satu queue yang panjang di mana terdapat meja-meja diletakkan berhadapan dengan counter immigration. So di sana anda akan menyerahkan borang form yang diisi dalam atas kapal terbang tadi, dan mereka akan menanya sama ada kita ada diabetes atau darah tinggi. So yang mana ada simptom yang kita yang diisi form tu akan dihasilkan terus di satu kaunter yang tidak jauh daripada situ, akan di-take care oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So yang mana-mana yang tidak ada simptom akan melalui queue yang panjang ini, pusing-pusing sampai ke kaunter, submit kita punya form, akan diterangkan kita sedikit apa yang akan diberitahu untuk kuarantin ini, akan diterangkan, dia bagi form apa yang akan dilakukan atau apa semua yang kita akan harus buat selepas ini. So apabila kita sudah settle di meja Kementerian Kesihatan itu tadi, kita akan terus ke immigration. Apabila pasport di stamp, apabila dicop, kita lewat daripada immigration tu. So immigration secara manual saja, tidak ada lagi mesin itu, tidak dibenar, secara manual anda pergi ke kaunter, bertemu dengan pegawai immigration, chop, and then terus kita pergi ke belakang tu. Di belakang itu ada 2 kolom. Dia buat 2 kolom. Dia ada kursi-kursi dalam 2 kolom tu. Jadi 2 kolom. Kolom ini adalah reflect kepada bas yang kita akan naik kemudian. Okey, dia ada 2 kolom. So bas pertama akan duduk sebelah sini, bas kedua akan di dalam kolom yang lain yang dia buat dalam bentuk macam barrier gitu. So duduk dalam tu, jadi maksimum satu bas ni 10 orang je. So bas yang 30 dia akan letak 10 orang satu. Jadi hotel akan ditentukan berdasarkan hotel yang available pada masa itu. Kita tidak boleh pilih. Hotel diberi itu adalah tertakluk kepada kekosongan yang ada di antara hotel yang dia reserve sebagai pusat kuarantin. So semasa anda duduk di barrier di dalam kolom tadi, anda boleh pergi ke toilet. Ambil masa pergi ke toilet, dia akan tanya sama-sama. So dalam masa yang sama dia akan preparekan bas di luar sana. Sudah penuh untuk 10 orang dalam satu kolom ni, dia terus akan jalan. Macam kes saya yang hari itu, kami menaiki flight Qatar Airways QR848 tanggal 16 April. Kita duduk dalam tu, kita ada dalam 32 penumpang masa tu. So dia perlukan 3 bas sebab 10 macam ni. Dia ambil peluang. Masalah yang saya hadapi masa tu adalah duit ringgit saya tidak ada. Saya bawa duit dolar dan duit euro saya ada. So masalah, saya minta nak berhenti kat ATM. Sekarang ATM tak ada dah sebelah dalam, dia kena keluar di luar sana. So bila minta, dia kata dia tak boleh nak entertain. Jadi saya pergi macam tu. Tetapi di situ, di ruangan yang kita menunggu kolom tu, terdapat sebuah money changer.
CIMB atau Bank Islam Money Changer, boleh tukar duit situ. Tapi masa saya datang itu, kaunter orang yang menjaga pegawai di kaunter tu tak ada. Okey, dipendekkan cerita, terus kita lewat tu pergi ke mengambil beg kita semua, settle, ambil beg, letak atas troli, kita keluar. Apabila bas kita dah penuh, okey, seorang-seorang akan keluar. Lepas tu beg kita akan diletakkan di luar. Beg kita akan dispray semua tu dengan dia akan dispray, ada pegawai akan spray beg. Posh bag pun dia akan spray semua, dan kita pun masukkan dalam bas. Kita akan di-escort naiki bas, di-escort dengan polis trafik hingga ke hotel mana-mana yang kita dah tentukan. Hotel kita tidak boleh pilih hotel. Hotel itu dia akan diberi mengikut kekosongan dan pada masa tu. Ada orang bertanya saya, berapa bayarannya? Siapa menanggung bayarannya? Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana bayaran itu adalah diberi secara percuma dalam hotel yang kita ada. Jadi harganya yang sebenarnya adalah 150 per malam hotel dan makanan sepatutnya. So rakyat Malaysia dibagi percuma. Tetapi sekiranya anda let's say dalam satu keluarga itu anda berkahwin dengan bukan warga negara. So pak yang warga negara akan dibayar oleh kerajaan, yang suami atau isteri kita yang bukan warga negara harus bayar sendiri. Okey. Sudah semua itu akan dibawa. Kes saya dibawa ke Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Sampai di sana anda beratur, and then pergi ke kaunter untuk penyerahan kunci. Anda harus ingat kuarantin ini bukan untuk honeymoon, kerana anda tidak boleh duduk bersama isteri anda atau suami pasangan anda, kerana setiap yang berusia 18 tahun akan duduk di bilik secara berasingan. So kalau anda datang dalam satu family, suami, isteri dan anak, kalau anak tu masih lagi umurnya bawah pada 18, so akan duduk bersama ibunya. So jadi duduk di sana, duduk selama 14 hari. Kita akan duduk sini, akan duduk selama 14 hari. So 14 hari itu dikonsiderkan hari yang kedua. Kalau anda sampai hari Ahad, so hari Isnin itu hari yang pertama. So akan anda duduk dalam masa 14 hari. Dalam 14 hari itu, dua hari pertama dia akan ambil satu sampel daripada mulut anda, dia ambil sampel, cek. Alhamdulillah, apa yang saya dapat tahu, di Furama Hotel ni ada tiga flight. Pertama daripada Bandung seramai 200 lebih, ada daripada Jakarta seramai 78, dan flight saya daripada Doha ada 32 orang. So alhamdulillah dapat result 2 hari lepas, menyatakan semua 393 yang 393 yang menginap di sini, alhamdulillah semua negatif corona. So after seminggu, dia akan buat another seminggu lagi. Di akhirnya 2 hari sebelum pulang itu, dia akan buat satu lagi test, final test. Final test, dia akan ambil sampel sekali lagi untuk mengesahkan kita betul-betul negatif. Okey, semasa di dalam bilik ini, anda akan duduk dalam bilik ini selama anda tidak boleh keluar, tidak boleh merokok, anda hanya aktiviti hidup anda adalah dalam suasana dalam bilik ini saja. Anda harus mengemas tempat tidur anda, tuala boleh diganti 2 hari sekali. Itu pun anda letak di luar. Sebab di luar sana dia terdapat satu meja kecil di mana makanan akan diletak di situ secara berkala. Makanan akan dihidang, okey, di dalam pack akan diletak di bilik-bilik. So untuk breakfast daripada pukul 7 hingga pukul 8. Untuk lunch daripada pukul 12 sampai pukul 1, dia akan letak situ, in between tu. Dan dinner dalam pukul 7 hingga pukul 8. Itu yang schedule kita. Jadi kita makan. Tapi alhamdulillah nak menghabiskan makanan itu banyak juga makanan dia.
Jadi apa nak buat dalam bilik yang kita duduk berasingan seorang-seorang ni. Okey, apa yang anda boleh buat, anda boleh sebelum datang itu mungkin anda boleh bawa tadi terus skipping untuk anda buat exercise. Saya bawa daripada Kuwait ni. Dari segi makanan, apa yang anda makan? Okay, anda harus, kalau anda mau makan Maggi, so prepare Maggi cup, and then kalau bawa Maggi biasa tu pinggan lah, pinggan dengan sudu. Lagi yang untuk basuh sabun untuk basuh sabun dan span untuk basuh pinggan lah. Lagi apa yang anda harus bawa ada. Setakat ini makanan alhamdulillah. Okey, kalau let's say kita mau minum apa, kalau boleh bawa 3 dalam 1 macam air, kopi yang 3 dalam 1 uncal. Tapi dibagi di sini pun dia ada yang ini, yang dibagi percuma ni, dia ada diletakkan di sini. Dari segi itu jadi okey, sampah macam mana pula? Okey, makan. Bayangkan 3 hari sekali, so pack yang dia bagi itu bungkusan tu terlalu banyak. So jadi anda akan dia akan mengutip sampah-sampah, anda akan ikat sampah itu letak di luar. Jadi sampah akan dikutip setiap 2 kali seminggu, iaitu pada hari Rabu dan hari Isnin. So dia akan ambil dalam pukul 9 malam. So ready dalam pukul 8, letak kat luar, dia akan kutip. Baju anda boleh basuh sendiri sini, atau kalau anda tidak mahu, so dia ada satu bag untuk lobby, untuk di lobby, masukkan barang baju letak kat luar. Bayaran dikenakan RM40 dalam satu bag tu. So letak di luar saja. Okey, lepas tu dari segi tidak ada boleh buat movement, anda tidak boleh keluar sekali. Keluar aja ada saja announcement kata sila okey, diminta bilik 32, let's say 321, balik ke bilik, jangan keluar. So dia akan buat announcement, so nobody akan keluar lah. Dari segi apa, anda tidak boleh memesan makanan, seperti saya bagi tahu sebelum ni, anda tidak boleh memesan makanan daripada luar melalui apps. Tak boleh. Anda hanya makan. Dia ingin mengontrol daripada makanan luar atau dijangkiti segalanya, sebab dia mau kontrol as much as possible untuk kita kekangkan corona tu. So makan, okey, tidur, buatlah aktiviti. Kalau anda boleh bawa buku, bawa Quran, penuhilah aktiviti yang ada, sebab sehari boleh tahan lagi. 14 hari duduk dalam bilik ni, satu yang tu. Anda, bagi yang merokok, minta jangan merokok kerana dia ada sensor semua ni. Dia akan buat announcement. Once dia trigger, dia akan buat announcement bilik-bilik. Anda memang tak boleh lepas. Kalau anda perhatikan, dia ada juga, dia letak sini banyak kes di mana penghuni bilik itu sangat pengotor, menyebabkan barang tinggal bersepah-sepah. So dia orang akan charge dia akan charge untuk clean ini RM500. Itu hati-hati, kita kena kemas bilik kita dengan baik. Kalau tidak ada orang akan kemas bilik kita kena buat sendiri. So make sure everything is okay, dan make sure kita tidak berinteract dengan orang, jangan keluar semua tu, sebab kemungkinan kita tak tahu siapa yang dijangkiti dan siapa tidak dijangkiti. So harap boleh membantu maklumat yang saya beri ni. Dari segi apa lagi? Itu kita dengar announcement dulu. Apa announcement? Okey. Silakan. Sila ambil perhatian. Sila ambil perhatian. Anda sedang diperhatikan melalui CCTV kamera. Anda tidak dibenarkan merokok di dalam dan di luar kawasan bilik. Anda juga tidak dibenarkan keluar dari bilik masing-masing. Tindakan tegas akan diambil oleh pihak polis
sekiranya anda didapati mengingkari arahan ini. Terima kasih. Itu announcement yang kita tidak boleh keluar dan apa akan sekali lagi dia ulang. Sila ambil perhatian. Sila ambil perhatian. Anda sedang diperhatikan melalui CCTV kamera. Anda tidak dibenarkan merokok di dalam dan di luar kawasan bilik. Anda juga tidak dibenarkan keluar dari bilik masing-masing. Tindakan tegas akan diambil oleh pihak polis sekiranya anda didapati mengingkari arahan ini. Terima kasih. Okey, itu announcement. Jadi tidak boleh keluar, anda duduk dalam ni. Buatlah apa aktiviti yang anda rasa, nak tengok TV, nak bawa laptop, nak buat apa, itu anda punya sukalah. Bergantung pada kreativiti masing-masing. Saya rasa itu saja. Kalau apa-apa ada soalan, just bagi tahu saya di bawah ni nanti, di bawah komen dalam Facebook ni. Hopefully dapat membantu anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.